Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Irfan Daniel bin Zainuddin, berasal daripada Manjung, Perak. Nombor matrik saya adalah AD2000102, merupakan pelajar Fakulti Mekanikal dan Pembuatan daripada jurusan Kejuruteraan Teknologi Pembuatan Pesawat. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqbal bin Kasim. Nombor matrik saya adalah AD2043. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan untuk kursus PDX, Kejuruteraan Teknologi dan Pembuatan Pesawat. Saya berasal dari Damansara, Selangor, dan visi saya adalah untuk menjadi mukmin yang boleh berdaya saing dalam peringkat tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rashid Fakir bin Awal, merupakan pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Saya kini menetap di Kelang, Selangor. Visi saya sebagai seorang pelajar UTHM adalah untuk mendapatkan pointer yang baik pada setiap semester. Assalamualaikum, nama saya Alif Imran bin Nazaruddin. Nombor matrik saya AF200094. Saya Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Saya tinggal di Kerajaan Selangor. Visi saya ialah berjaya untuk mencapai sesuatu matlamat. Assalamualaikum, nama saya Saiful Izam bin Abi Manaf dan nombor matrik saya adalah CD200125. Assalamualaikum, saya Nabi Fikri bin Sharifuddin dengan nombor matrik saya CD200159. Saya adalah pelajar sarjana muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Saya tinggal di Taman Subang Murni yang terletak di Shah Alam Seksyen U5, Selangor. Dan visi saya adalah hidup jangan menyusahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazli daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Isham. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Saya menetap di Melimau, Melaka. Visi hidup saya ialah the best never rest. Dalam agenda hari ini, kami akan menerangkan tentang pendahuluan, iaitu pengenalan, latar belakang tentang laporan, perbincangan perbahasan dan kesimpulan. So, harap anda semua fokus. Saya akan membentangkan pengenalan kepada kajian ini. Ajaran sesat. Istilah ajaran sesat telah ramai para ilmuwan yang memberikan takrifan ataupun definisi yang berbeza. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan ataupun nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula bermaksud adalah perkara yang menyimpang ataupun tersalah jalan ataupun terkeliru dari segi perbuatan dan kepercayaan. Menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, beliau mendefinisikan bahawa ajaran sesat adalah ajaran yang mana ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau juga mengaitkan bahawa ajaran sesat dengan tasawuf tarikat. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat kini tidak meletakkan tasawuf tarikat bukan pada tempatnya, kerana kebanyakan masyarakat yang mengikuti ilmu tasawuf kurang ilmunya terhadap ilmu agama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rashid Fakir bin Awal, merupakan pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina semester 1. Untuk pembentangan ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang bagi ajaran sesat batiniah. Untuk pengetahuan semua, ajaran sesat batiniah ini berlatarkan belakang daripada Syiah Ismailiyah
iaitu ajaran yang disebarkan oleh Abdullah Maimun, seorang bekas penganut agama Madaism. Seterusnya, buku yang dikarang untuk menyebarkan ajaran ini ke tanah Melayu. Salah satunya ialah Kafs Al-Asrah dan Hidayah Al-Anwar. Selain itu, ajaran ini sangatlah halus dan berbahaya kerana pengikut-pengikut ajaran batiniah ini bergerak secara rahsia dalam menyebarkan ajaran dakwah mereka. Melalui kajian ini, kumpulan kami telah membuat penyelidikan yang sangat mendalam terhadap isu dan permasalahan semasa mengenai ajaran sesat batiniah agar dapat memberi maklumat dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat di luar sana. Di dalam kajian ini, kami juga akan mengkaji persepsi pelajar-pelajar terhadap ajaran sesat di Malaysia dengan lebih mendalam. Dan akhir sekali, melalui isu ini, kami juga berharap dapat memikirkan solusi dan langkah-langkah yang dapat membendung ajaran sesat ini daripada terus berkembang di negara Malaysia. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Melalui kajian ini, kami dapat simpulkan 3 objektif. Antaranya ialah yang pertama, melaksanakan kajian dan penyelidikan akademik terhadap isu gerakan batiniah menurut perspektif Islam, pandangan ulama, dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang kedua pula ialah memberi peringatan dan ilmu pengetahuan kepada golongan Muslim akan kesan kepada generasi yang akan datang. Manakala yang terakhir pula ialah mengetahui usaha yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar dalam membendung perkembangan ajaran sesat, terutama ajaran batiniah di negara ini. Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan projek ini. Seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya yang seterusnya untuk membentangkan bahagian mereka. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang analisa fakta mengikut perspektif Islam. Menurut kajian ini, umat Islam perlu mengetahui beberapa ciri tentang ajaran batiniah ini bagi membendung isu ajaran sesat ini yang semakin berleluasa di negara kita. Salah satu ciri yang dimaksudkan tersebut adalah mereka yang mengamalkan ajaran sesat tersebut beriman dengan konsep ilmu batin. Maksud ilmu batin tersebut adalah ilmu rahsia yang tersembunyi dari pengetahuan orang biasa. Beriman dengan ilmu tersebut merupakan rukun utama bagi golongan batiniah sesat. Pada pandangan mereka, zahir dan batin tidak dapat dipisahkan seperti mana roh dan jasad yang tidak dapat dipisahkan. Daripada pandangan tersebut, dapat ditafsirkan bahawa agama ini terbahagi kepada 2 pengertian, iaitu pengertian zahir yang dapat diketahui oleh orang biasa dari kalangan alim ulama dan pengertian batin yang dalam yang tidak dapat diketahui oleh kebanyakan orang kecuali ia diwarisi secara turun-temurun daripada keluarga Rasulullah SAW atau para sahabat-sahabatnya. Di Malaysia, kebanyakan ajaran sesat mengajar ilmu batin tersebut kepada pengikut-pengikutnya yang dinamakan juga ilmu hakikat atau ilmu isi atau ilmu rahsia. Bagi mereka, ilmu batin dan seumpama dengannya merupakan intipati ajaran Islam yang zahir yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Untuk mengetahui ilmu tersebut, seseorang itu mesti berguru dengan guru khas yang telah mewarisi ilmu tersebut dari gurunya atau memperolehinya melalui mimpi atau mendakwa Allah SWT menurunkan wahyu ke atasnya. Contohnya, tarikat Maratib Al-Sab'ah atau ajaran Hamzah bin MB mendakwa ilmu terbahagi kepada 2, iaitu ilmu batin dan ilmu zahir. Dia mengajar orang ramai ilmu batin, iaitu ilmu hak yang bermaksud ilmu yang benar baginya, yang tidak pasti, tidak mesti dipelajari. Sesiapa yang mendakwa dia dan pengikut-pengikutnya
sesat, dialah sebenarnya sesat lagi menyesatkan. Saya akan membentangkan mengenai pandangan ulama. Antaranya adalah pandangan Al-Syatibi. Batiniah ni adalah satu golongan yang mana mendustai perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan, akhirat, pembatalan syariat, pengingkaran Nabi, kebangkitan dan penafian terhadap syurga dan neraka. Seterusnya adalah menurut pandangan Abdul Fattah. Gerakan ini telah dipelopori oleh sekumpulan penganut Majusi berasaskan pandangan mereka. Antaranya Muhammad itu adalah bukan Nabi dan Rasul yang membawa agama yang sebenar. Menurutnya lagi, Batiniah ni tidak menentang secara terang-terangan, tetapi mereka adalah menentang secara halus-halus, iaitu mereka masuk ke dalam agama Islam lalu berpura-pura dan merosakkannya dari dalam. Selain itu, kenyataan ini diperkuatkan oleh seorang tokoh ahli sejarah iaitu Al-Dalimi. Di dalam bukunya yang bertajuk Kuwait Al-Qadi Ali bin Muhammad Al-Batiniah, di dalam catatan bukunya telah dipersetujui bahawa pengasas mazhab Al-Batiniah ialah sekumpulan daripada orang-orang Majusi dan Quramiyah, iaitu sekumpulan daripada Majusi, falsafah dan Yahudi. Lalu kumpulan itu berkata, ialah Muhammad telah menguasai kita, membatalkan agama kita. Muhammad telah mendapat bantuan-bantuan yang memenangkan ajarannya. Sekumpulan ini berpendapat bahawa mereka tidak akan berjaya merampas kekuasaan dari segi peperangan disebabkan oleh Islam ketika itu mempunyai kekuatan tentera yang banyak serta menguasai laut dan darat. Menurut catatannya lagi, kumpulan Batiniah ni tidak dapat menguasai dari segi akal fikiran kerana umat Islam terdiri daripada muktalimun, ulama-ulama, orang yang mempunyai kelebihan, mereka mempunyai kitab dan tulisan. Kerana itulah mereka terlalu banyak dapat rujukan sehingga susah untuk melemahkannya dari segi fikiran. Dan demikian, mereka juga mempunyai tipu daya atau kesamaran untuk merosakkan agama mereka tanpa sedar dengan cara licik, iaitu memasuk agama Islam secara berpura-pura kemudian merosakkannya dari dalam. Menurut pandangan ulama iaitu Abdul Al-Khair Al-Baghdadi menyatakan bahawa beliau turut menyatakan bahawa pengasas ajaran Batiniah ini adalah orang-orang Majusi yang menjadikan aspek batin sebagai asas untuk pemikiran mereka yang terbaik. Justeru mereka mentakwilkan Al-Quran dan Al-Hadis selari dengan asas dan fikiran mereka. Di samping itu, mereka juga menentang kuat ajaran ketuhanan Majusi yang mempercayai dua Tuhan, iaitu Al-Riman dan Al-Huwa Mazda. Sedangkan golongan Batiniah pula menegaskan tentang ajaran Al-Awal dan Al-Thani. Setelah kita berbincang mengenai antara tokoh-tokoh pandangan ulama, saya juga akan turut membincangkan tokoh-tokoh pemimpin mazhab Al-Batiniah. Antara kata-kata Abdul Allah bin Al-Hasan Al-Qarrawani, iaitu pemimpin mazhab Batiniah kepada Sulaiman bin Al-Hasan Al-Janani, sesungguhnya aku perintahkan kamu agar menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia mengenai Al-Quran, Al-Taurat, Al-Zabur dan Al-Injil. Serulah mereka supaya membatalkan syariat, mengingkari kebangkitan dari kubur dan mengingkari malaikat di langit dan jin di bumi. Okey, sekarang saya akan masuk kepada dalil Al-Quran mengenai ajaran Batiniah. Untuk surah dalil yang pertama, iaitu surah An-Nisa ayat ke-48, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya,
yakni dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Untuk dalil yang kedua, iaitu surah Al-Maidah ayat ke-72 yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibnu Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang berlaku zalim. Okey. Untuk dalil yang ketiga, iaitu surah yang sama, iaitu surah An-Nisa, tetapi pada ayat ke-116 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, yakni apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan, iaitu syirik, itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yakni apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dari segi hadis pula, ini satu je, iaitu dari Abi Bakrah berkata, kami bersama Rasulullah SAW bersabda, bolehkah aku beritahu kalian apakah dosa yang lain besar? Baginda Rasulullah SAW mengulangi soalan tersebut 3 kali. Pertama, syirik kepada Allah SWT. Dan yang kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, bersaksi palsu. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersandar, lalu menegakkan badannya dengan duduk seraya, terus mengulangi sabdanya itu sehingga kami berkata, yakni dalam hati, mudah-mudahan baginda akan diam, yakni berhenti. Jadi berdasar hasil kajian, saya akan membentangkan tentang bahagian A yang mempunyai 3 aspek. Yang pertama, jantina. Yang kedua, tahun pengajian. Yang ketiga, umur. Dalam kajian ini melibatkan 61 orang responden yang terdiri daripada 72.1%, iaitu 44 orang responden lelaki, manakala bagi responden perempuan pula mencatatkan 27.9%, iaitu seramai 17 orang. Manakala untuk tahun pengajian pula, kajian ini melibatkan seluruh warga pelajar dari UTHM Parit Raja. Terdapat 65% yang terdiri daripada pelajar tahun 1 bersamaan dengan 39 responden. Bagi tahun 2 pula, sebanyak 25% yang terdiri daripada 15 responden. Dan untuk tahun ketiga, sebanyak 10% yang terdiri daripada 6 responden sahaja. Untuk umur pula, kajian ini melibatkan pelbagai lapisan umur. Bagi pelajar UTHM Parit Raja, 59% responden merupakan pelajar yang berumur 20 hingga 21 tahun, iaitu sebanyak 36 pelajar, dan pelajar yang berumur 19 tahun pula hanya 27.9%, iaitu sebanyak 17 pelajar. Akhir sekali, pelajar 22 tahun ke atas sebanyak 13.1%, iaitu 8 orang sahaja. Dan seterusnya, seperti yang dapat dilihat di dalam rajah ataupun slide ini, rajah di bawah merupakan soalan untuk menentukan pengetahuan responden berkaitan ajaran sesat
yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu seberamai 60 responden yang telah diambil dan data telah pun dianalisa, dan apa yang dapat dilihat di sini adalah hasil dapatan daripada analisa tersebut, iaitu 0% daripada 60 pelajar adalah tidak mengetahui fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan yang paling tertinggi di dalam carta tersebut adalah sebanyak 26 orang, iaitu 43.3%, iaitu sebanyak 26 orang mengetahui fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu peratusan di sini sangat tinggi, iaitu terdapat ramai pelajar di kalangan pelajar UTHM yang mengetahui fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, dan selebihnya adalah di kedudukan separuh, iaitu ada yang memahami sedikit dan ada yang kurang memahami tentang ajaran sesat yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu rajas yang terpapar di dalam slide adalah statistik tentang perspektif responden berkaitan iman, Islam dan ihsan. Iaitu di dalam Google Form tersebut, kumpulan kami telah menyatakan satu kenyataan, iaitu saya berpegang teguh dengan iman, yakni kepercayaan dan akidah, Islam yakni syariah, dan ihsan iaitu akhlak dan kerohanian. Iaitu seramai 60 respons yang telah menjawab Google Form tersebut, dan yang paling sikit peratusan adalah 0%, iaitu tidak ada di kalangan pelajar UTHM yang tidak berpegang teguh dengan iman, Islam dan ihsan. Dan sebanyak 41 orang bersamaan dengan 67.2% daripada pelajar UTHM berpegang teguh dengan iman, Islam dan ihsan. Slide yang seterusnya merupakan hasil dapatan yang mana menunjukkan pengetahuan responden mengenai kewujudan ajaran sesat batiniah di Malaysia, iaitu sebanyak 60 responden yang telah menjawab soalan ini. Dan di dalam form dinyatakan bahawa adakah saya mengetahui kewujudan ajaran sesat batiniah di Malaysia. Dan 3 orang daripada 61 responden tidak mengetahui kewujudan ajaran sesat batiniah di Malaysia. Dan peratusan yang paling banyak adalah 23 orang, sebanyak 37.7% pelajar di UTHM mengetahui kewujudan ajaran sesat batiniah di Malaysia, iaitu menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar UTHM telah pun mengetahui tentang kewujudan ajaran sesat batiniah di Malaysia, dan selebihnya mereka hanya mengetahui sedikit tentang kewujudan ajaran sesat di Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada pandangan responden tentang ajaran sesat batiniah di Malaysia ini. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, sebanyak 85.2% responden menyatakan bahawa ajaran sesat batiniah ini bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, manakala 8.2% pula mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui tentang ajaran sesat batiniah ini. Dan selebihnya pula ialah mereka percaya dengan ajaran sesat batiniah ini. Kita beralih pula kepada pengetahuan responden tentang ajaran sesat batiniah di Malaysia ini. Berdasarkan kajian yang telah kami buat dan kami dapati, seramai 83.6% responden mengetahui sebahagian saja tentang ajaran sesat ini, manakala 98% pula mengetahui semua ajaran sesat batiniah di Malaysia ini dan ajaran sesat yang lain. Manakala yang selebihnya mereka tidak tahu langsung ajaran sesat batiniah yang wujud di Malaysia ini. Antara implikasi atau impak yang boleh disimpulkan berdasarkan daripada kajian kami ini, sesiapa yang terlibat dalam kancah atau amalan ajaran sesat ini, nescaya akidah mereka akan terpesong
lalu membolehkan mereka ataupun seseorang itu murtad atau keluar daripada agama Islam dan seterusnya tergolong dalam golongan kafir. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian kami ini ialah, antaranya yang pertama ialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah berpegang teguh dengan ajaran dan pegangan yang dibawa oleh baginda. Seterusnya, kita janganlah cepat mudah terpercaya atau terpedaya dengan ajaran-ajaran baharu tanpa melakukan kaji selidik terlebih dahulu. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menjaga dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini daripada sebarang ancaman-ancaman luar ataupun anasir-anasir jahat. Akhir sekali, segala ajaran baharu ataupun fahaman baru yang agak mengelirukan perlulah dirujuk kepada organisasi ataupun badan-badan kerajaan yang terlibat seperti Majlis Fatwa Kebangsaan. Sekian, terima kasih.